Pada sesi kali ini, kita akan belajar tajuk darab masa. Okey, untuk objektif pembelajaran darab masa, di akhir pembelajaran ini, murid dapat menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan masa, jam, minit, saat, jam dan minit, minit dan saat dengan nombor 1 digit. Okey. Awak boleh buka ataupun rujuk buku teks awak, buku matematik jilid 2 muka surat 40 untuk kita belajar tajuk darab masa pada pada sesi kali ini ya. Kita tengok sama-sama soalannya ialah untuk soalan nombor 1. Jadual menunjukkan masa Helmi berlatih bowling dalam seminggu. Berapa jamkah Helmi berlatih dalam masa 4 minggu? Okey, di tepi ni dia ada satu jadual yang menunjukkan hari-hari Helmi berlatih dalam seminggu. Hari Isnin 3 jam. Hari Rabu 3 jam, hari Jumaat 3 jam, hari Ahad 3 jam. Jadi setiap hari yang latihannya ini dia melibatkan waktu 3 jam ya. Jadi 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kita tambahkan semua kita akan dapat 12 jam. Soalannya, berapa jamkah Helmi berlatih dalam masa 4 minggu? Okey, 12 jam ini untuk tempoh 1 minggu. Jadi kalau 4 minggu kita guna operasi darab. Okey, 12 jam darab 4. Okey, kita tengok macam mana nak kira. Okey, kita mulakan dengan nilai yang besar di atas. Itu 12 jam. Darabkan dengan 4. Okey. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Jadi jawapan kita ialah 48 jam. Saya ulang. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Jadi 48 jam. Okey, kita balik kepada soalan ya. Helmi berlatih bowling 48 jam dalam masa 4 minggu. So, jawapan untuk soalan ini ialah 48 jam. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Okey, saya bacakan soalan untuk awak ya. Darab 6 dengan 53. Darab 6 dengan 53. Maksudnya di sini ialah 53 darabkan dengan 6. Jadi, kita kena tulis dulu soalan ataupun digit yang besar di atas ya. Oops, sorry. Okey, 53 minit. Okey, darabkan dengan 6. Okey, tengok. 3 darab 6, 18. 1 mesti berada di atas. 5 darab 6, 30. 30 tambah 1. Jadi 31. So jawapannya ialah 318 minit. Okey, yang ni menggunakan cara yang pertama iaitu bentuk lazim. Saya ulang. 3 darab 6, 18. 1 mesti berada di atas. 5 darab 6, 30. 30 tambah 1, jadi 31. Jadi kita tulislah 318 iaitu 318 minit cara bacaannya ya. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua dalam buku teks awak dia menggunakan kaedah kekisi. Kaedah kekisi ialah kaedah macam kotak menyerong lah ya, garisan yang menyerong. Jadi dia ada 53 ya, ataupun soalannya di sini ialah 53 yang melibatkan dua digit. Jadi 53 mesti berada dalam kotak 53. Okey, di sini kita letak operasi dan di sini kita letak 6 ataupun kita darabkan dengan 6. Okey, awak tengok garisan yang menyerong ni.
Maksudnya kita akan letakkan digit untuk jawapan 3 darab 6 tu di dalam kotak ini. Jadi 3 darab 6, 18. Jadi letak 1 dan 8 di sini. Okey. 5 darab 6, 30. Okey, jadi kita letak 3 sifar di sini. Okey, kemudian kita gunakan operasi tambah. Macam bentuk lazim juga. Lepas kita darab, kita kena tambah. Okey, awak kena tengok ni garisan yang menyerong ataupun kekisi di sini ialah 8 dia tak ada kawan. Jadi kita turunkan saja 8. Okey, 1 dia ada kawan dia dengan sifar. Jadi 1 tambah sifar 1. 3 di sini tak ada kawan ya. 3 tak ada kawan, jadi turunkan saja 3. Okey, cara nak menulis kita menggunakan, kita mesti bermula daripada sebelah kiri ke kanan. Jadi 3, 1, 8. Jadi kita sebutnya sebagai 318 minit. Okey, itu cara yang kedua. Okey, saya ulang cara yang pertama, dia menggunakan kaedah bentuk lazim. 3 darab 6, 18. 8 di bawah, 1 di atas. 5 darab 6, 30. Tambah 1, 31. Jadi 318 minit. Okey, cara yang kedua kita menggunakan kaedah kekisi. Kita masukkan digit 5 dalam kotak yang pertama dan digit 3 dalam kotak yang kedua. Kemudian di sini operasi darab. Dan apa yang kita nak dibahagikan tadi dengan 6 kan, kita tulis saja kat bawah dia 6. Jadi kita darab macam biasa. 3 darab 6, 18. Jadi kotak yang pertama 1, kotak yang kedua 8. 5 darab 6, 30. Okey, 3 di sini, sifar di sini. Kemudian kita menggunakan operasi tambah. 8, turunkan 8. 1 tambah sifar 1. 3 tak ada kawan, turunkan saja 3. Jadi jawapan kita ialah 318 minit. Baik, untuk contoh yang ketiga, kita bacakan soalannya ialah 5 darab 128 saat. 5 darab 128 saat. Kemudian nampak tak durian ni dia tanya, adakah 128 saat darab 5 sama dengan 5 darab 128 saat? Bincangkan. Agak-agak sama ke? Ke tak sama? Mesti tak sama. Sebab nilai pun sama. 128 saat darab 5. 5 darab 128 saat. Bezanya di sini ialah ini bermula dengan saat darab 5. Yang ni pula 5 darab 128 saat. Jadi saya sarankan awak bermula dengan nombor ataupun digit yang besar. Mesti berada di atas. Okey, sekarang kita tengok sama-sama macam mana nak kira. Okey, baik. Ambilkan, tadi cikgu kata apa? Digit yang besar mesti berada di atas kan? Jadi 128 saat. Darabkan dengan 5. Okey, baik. 8 darab 5. 40. 4 di atas. 2 darab 5. 10. 10 tambah 4. 14. 1 di atas. 1 darab 5. 5 tambah 1. 6. Jadi jawapan kita ialah 640 saat. Okey. Senang saja. Saya ulang balik ya. 128 saat darab 5. 8 darab 5, 40. Sifar di bawah, 4 di atas. 2 darab 5, 10 tambah 4, 14. 1 di atas, 4 di bawah ya. 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. So jawapan kita ialah 640 saat. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat ataupun soalan yang keempat. Soalannya di sini ialah 2 darab 3 jam 10 minit.
Okey, yang soalan ni dia melibatkan dua unit masa yang berbeza iaitu jam dan minit. Jadi cara yang pertama dia menggunakan bentuk lazim darab. Kita tengok macam mana dia buat. Okey, baik. Kita mulakan dengan soalan jam ataupun unit di atas ya. 3 jam 10 minit. Okey, darabkan dengan 2. Okey. Saya lebih suka awak pisahkan antara jam dengan minit supaya awak tak keliru untuk menulis jawapan nanti. Okey, sekarang kita darabkan dengan 2 ya. Boleh awak darabkan 10 darab 2 terus dapat jawapan 20 ataupun awak buat satu-satu. Sifar darab 2, sifar. 1 darab 2, 20. Okey, yang ni untuk jawapan minit. Okey. Okey, kita beralih kepada unit yang seterusnya iaitu jam ya. 3 darab 2, 6. 6 jam di sini. So, untuk jawapan bagi soalan ini ialah 6 jam 20 minit. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua dia menggunakan operasi tambah. Okey, dia menggunakan operasi tambah. Okey, nampak tak di sini? Okey, 3 jam 10 minit. Tambah 3 jam 10 minit. Kenapa dia tambah 2 kali? Sebab darabkan dengan 2. 3 jam 10 minit ni darabkan dengan 2. Jadi, ini adalah penambahan berulang. Okey, darab maksudnya penambahan yang berulang. Jadi, kita buat. Kita tulis dia dalam operasi tambah. Jadi, 3 jam 10 minit. Okey, tambah juga dengan 3 jam 10 minit. Sebab dia darabkan dengan 2 tadi kan. Jadi ada 2 kali 3 jam 10 minit. Jadi kita tambah je lah. 10 tambah 10, 20. Okey, 20 minit. Ini untuk jawapan minit. 3 tambah 3, 6 jam. So jawapan dia sama. Sama ada awak nak buat dalam bentuk lazim darab ataupun bentuk lazim tambah. Okey, saya ulang. 3 jam 10 minit darab 2. Yang ni menggunakan kaedah bentuk lazim darab ya. 10 darab 2, 20 minit. 3 darab 2, 6 jam. So jawapan kita ialah 6 jam 20 minit. Okey, kaedah yang kedua ataupun cara yang kedua dia menggunakan kaedah ataupun operasi tambah. 3 jam. Okey, soalan balik pada soalan tadi ya. 2 darab 3 jam 10 minit. Maksudnya di sini ialah 3 jam 10 minit ini ada 2 kali. Jadi kita buat penambahan yang berulang. Jadi 3 jam 10 minit tambah 3 jam 10 minit. Okey, 10 tambah 10, 20. 3 tambah 3, 6. Jadi jawapan kita ialah 6 jam 20 minit. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang kelima. Soalan yang terakhir dalam buku teks awak bagi contoh darab masa. Okey, baik. 3 darab 9 minit 12 saat. Soalannya 3 darab 9 minit 12 saat. Okey, kita tengok dan kira dia macam mana. Okey, kita mulakan dengan nilai yang ada operasi atau operasi pula ada nilai masa di sini ialah. Okey, ini contoh soalan nombor 5 ya. 9 minit 12 saat. Okey. Darabkan dengan 3. Soalan ini melibatkan unit, minit dan saat. Okey. Saya pisahkan ya. Okey, sekarang kita darab. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Okey, untuk saat jawapannya ialah 36 saat. Okey, terus ke minit pula ya. 9 darab 3. 27. Adik, 27
minit. Okey, jadi jawapannya di sini ialah 27 minit 36 saat. Saya ulang Okey, 9 minit 12 saat darab 3. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Jadi 36 saat. 9 darab 3, 27 minit. So, jawapan untuk soalan 9 minit 12 saat darab dengan 3, jawapannya ialah 27 minit 36 saat. Okey. Jadi, kita dah habis ke-5 contoh dalam buku teks awak untuk tajuk darab masa. Cikgu harap awak boleh faham dengan ke-5 soalan ataupun yang dia tunjukkan contoh dalam buku, dan saya pun dah tunjuk contoh satu persatu untuk setiap soalan. Cikgu harap awak faham dengan soalan ataupun dengan tajuk darab masa pada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey.